Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazanariah binti Madihi, pemegang nombor matrik 206379. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai satu bab daripada buku Multimedia dalam Bahasa yang ditulis oleh Prof. Normaliza Abdul Rahim. Saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yang bertajuk Pekaka Bercerita, Animasi dan Lagu Cerita Rakyat Melayu. Kewujudan media digital terkini termasuk telefon pintar didapati telah meninggalkan impak yang positif dan negatif dalam kalangan pengguna. Penyebaran cerita rakyat melalui media sosial ini tidak ketinggalan. Contoh cerita rakyat daripada barat seperti Frozen yang telah dijadikan filem. Negara Jepun juga sentiasa mengingatkan rakyat mereka melalui cerita rakyat walaupun mereka terkenal dengan anime dan manga. Begitu juga Malaysia yang tidak ketinggalan untuk menyebarkan cerita rakyat. Namun begitu, cerita rakyat di Malaysia ini semakin dilupakan. Penerbitan buku cerita rakyat yang ditulis semula tidak begitu menarik minat masyarakat dan ini menenggelamkan cerita rakyat bersama budaya Melayu. Hal ini membimbangkan kerana kebanyakan cerita rakyat mengandungi nilai sosial dan nilai murni yang berguna untuk tujuan pengajaran dalam kanak-kanak. Oleh sebab itu, penerapan pelbagai multimedia seperti animasi dan lagu cerita rakyat diperkenalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dalam bab ini, menjelaskan mengenai kajian cerita rakyat, persepsi pelajar terhadap animasi dan lagu cerita rakyat serta ujaran mengenai cerita rakyat. Normaliza Abdul Rahim 2014 menyatakan bahawa cerita rakyat Melayu semakin dilupakan. Berangsang dan penerimaan yang positif apabila lagu cerita rakyat Melayu dicipta agar dapat memberikan perspektif yang berbeza tentang cerita rakyat Melayu yang disebarkan melalui media digital terkini. Lagu cerita rakyat diperdengarkan untuk menarik minat pendengar sekaligus memahami jalan cerita tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana lagu cerita rakyat dapat diterima oleh kanak-kanak di sekolah. Malah melalui teknologi terkini, cerita rakyat dapat diterima baik oleh masyarakat. Normaliza Abdul Rahim 2014 telah mengkaji tentang lirik lagu cenderawasih atau pipit yang baik hati dan mendapati bahawa lirik lagu tersebut mempunyai nilai baik hati, kasih sayang dan ambil berat. Selain itu, kajian juga mendapati bahawa burung pipit bertanggungjawab dalam menjaga anak burung cenderawasih sehingga ia boleh terbang. Cerita rakyat melalui lagu maupun teknologi dapat meninggalkan kesan yang positif dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian Normaliza Abdul Rahim 2014, lirik lagu cerita rakyat Melayu dapat memberi penjelasan yang mudah dipahami tentang nilai baik hati dan memberikan pendengar lagu berpuas hati dengan cara penerapan nilai tersebut. Kajian tentang animasi cerita rakyat turut membincangkan integrasi nilai dan budaya dalam animasi cerita rakyat Melayu. 10 animasi cerita rakyat daripada Pekaka Bercerita telah diteliti menggunakan 16 nilai yang disarankan. Setiap cerita rakyat mempunyai nilai yang boleh memberi pengajaran dan diikuti generasi muda. Animasi ini wajar disebarluaskan kerana dengan adanya animasi cerita rakyat, pelajar dapat merasakan proses pembelajaran berbeza daripada biasa. Nilai yang terkandung dalam animasi cerita rakyat dapat meninggalkan kesan positif terhadap kanak-kanak. Malah, budaya yang terdapat dalam animasi jelas dan mudah dipahami.
Animasi dan lagu cerita rakyat merupakan multimedia yang digunakan dalam kajian. Kategori animasi lagu cerita rakyat dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu cerita manusia, binatang atau haiwan, manusia dan binatang, pokok dan lain-lain. 8 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat ini, iaitu 24%, merupakan cerita manusia seperti Hakim yang Bijaksana, Jambatan Pelangi, Penjual Kayu Api yang Mulia, Batu Belah Batu Bertangkup, Burung Dedaud, Pemburu yang Tamak, Gadis Pintar dan Nasi Menjadi Bunga. Kesemua 8 animasi dan lagu cerita rakyat ini melibatkan suasana hutan, kampung ataupun istana. 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat, iaitu 42%, di bawah kategori cerita binatang atau haiwan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa watak utama merupakan binatang yang selalu ditemui pada zaman dahulu. Animasi dalam lagu cerita rakyat adalah seperti Bangau dan Kancil, Gua Musang, Ketua Burung, Mengapa Gagak Hitam, Hipit yang Baik Hati, Si Pintar, Batu Penyu, Tempua Bersarang Rendah, Kera dan Kura-kura, Semut Berperang dengan Gajah, Gajah Bermata Kecil, Kelekatu yang Sombong, Mengapa Musang Makan Ayam dan Mengapa Leher Angsa Panjang. Cerita manusia dan binatang atau haiwan dapat menarik perhatian minat pembaca, memandangkan pada zaman dahulu binatang atau haiwan diandaikan boleh berkata-kata. 8 daripada 33 animasi lagu dan cerita rakyat, iaitu 24%, didapati mempunyai cerita sama ada manusia atau binatang sebagai watak utama. Animasi dan lagu cerita rakyat iaitu Hakim yang Cerdik, Bunga Cengkeh, Sungai Duyung, Kerana Budi Burung Ciak, Puteri Tupai, Si Manis dan Kura-kura, Padi Berbuah Emas dan Merebok. Animasi dan lagu cerita rakyat ini menunjukkan bahawa kedua-dua watak manusia dan haiwan dan binatang didapati saling memerlukan dan diharapkan hidup dalam harmoni serta dapat memberi pengajaran melalui cerita rakyat. Animasi dan lagu cerita rakyat dalam kategori pokok adalah 2 daripada 33 animasi lagu dan cerita rakyat, iaitu sebanyak 3%. Kehidupan yang lain selain manusia dan binatang memberi kesan terhadap kehidupan manusia pada zaman dahulu. Animasi dan lagu cerita rakyat tentang pokok nipah, kayu berubah tempat dan asal nama Bukit Cuping jelas diceritakan. Pokok nipah majoriti cerita sedih tentang pokok nipah, namun kehadiran manusia didapati sedang memotong daun-daun dan batangnya. Ini memberi kesan kepada manusia bahawa pokok juga sanggup berkorban demi manusia. Kayu berubah tempat dan asal nama Bukit Cuping melibatkan hal yang terjadi dan kedudukan pokok berubah sama sekali serta wujudnya nama Bukit Cuping. Menurut Normaliza Abdul Rahim, terdapat 3 elemen wacana, iaitu kandungan, teks dan andaian. Kandungan menjelaskan tema yang terkandung dalam skrip tersebut. Konteks pula dianalisis melalui tata bahasa, latar dan emosi. Manakala andaian pula dianalisis melalui pendapat, perujukan dan persoalan petaka bercerita terdiri daripada 33 animasi dan 33 buah lagu cerita rakyat.
Seterusnya kita beralih kepada ujaran mengenai cerita rakyat. 3 pelajar menceritakan cerita rakyat yang mereka gemari. Pelajar 1 menyatakan bahawa mereka menyukai cerita hakim yang bijaksana kerana dia berpendapat bahawa hakim dalam cerita tersebut suka menolong orang lain, orang yang baik dan adil. Pelajar 2 menyatakan kembali kepastian mengenai cerita hakim yang dimaksudkan oleh pelajar 1 dan memberi kepastian dengan andaian bahawa hakim tersebut sememangnya baik. Pelajar 2 juga menambah bahawa dia menyukai cerita penjual kayu api yang baik hati. Dia membandingkan antara watak hakim dan penjual kayu api yang baik hati, jujur, tidak suka menipu dan tidak tamak. Oleh itu, pelajar 3 bersetuju dengan pendapat pelajar 1 dan pelajar 2 tentang cerita yang mereka bincangkan. Dia mengatakan bahawa dia menyukai kedua-dua cerita tersebut dan tidak mempersoalkan andaian oleh pelajar 1 dan pelajar 2 tentang nilai yang dinyatakan. Jenis animasi dan lagu cerita rakyat pula dibahagi kepada cerita binatang, legenda, penglipu lara, mitos dan dongeng. 14 daripada 33 animasi dan lagu cerita rakyat iaitu 42% merupakan cerita binatang. Binatang yang terdapat dalam animasi dan cerita didapati boleh bercakap antara satu sama lain dan ini membuatkan pembaca mendengar dan penonton membayangkan setiap watak memahami percakapan antara satu sama lain. Selain itu, 14 daripada 33 animasi dan cerita rakyat iaitu 42% daripada cerita asal-usul seperti Bangau dan Kancil, Gua Musang, Mengapa Gagak Hitam, Si Pintar, Sungai Duyung, Kayu Berubah Tempat, Burung Dedaun, Batu Penyu, Tempuan Bersarang Rendah, Asal Nama Bukit Cuping, Semut Berperang dengan Gajah, Kelekatu yang Sombong, Mengapa Musang Makan Ayam dan Mengapa Leher Angsa Panjang. Cerita asal-usul mempunyai jalan cerita yang menarik dan boleh diterima akal manusia pada zaman dahulu dan masyarakat zaman sekarang. Selain itu, 9 daripada 33 animasi lagu dan cerita rakyat iaitu 27% berbentuk penglipu lara iaitu cerita tentang keindahan fantasi dan menawan. Contohnya seperti Bunga Cengkeh dan Jangkakan Pelangi. 5 daripada 33 animasi lagu dan cerita rakyat merupakan cerita mitos. Kerana kalau kesemua animasi dan lagu cerita rakyat iaitu 100% merupakan cerita dongeng. Kesemua cerita rakyat dalam animasi dan lagu cerita rakyat adalah mitos, memandangkan kesemua cerita tidak benar dan diada-adakan sebagai hiburan. Namun begitu, 5 cerita mitos didapati mempunyai ciri-ciri mitos yang ketara seperti Gua Musang, Ikan Duyung, Jambatan Pelangi, Puteri Tupai dan Batu Belah Batu Bertangkup. Namun begitu, semua animasi dan lagu cerita rakyat adalah cerita dongeng yang hanya dianggap sebagai hiburan semata-mata. Kesimpulan daripada bab ini adalah keputusan kajian menunjukkan bahawa setiap kategori animasi dan jenis animasi lagu cerita rakyat lebih tertumpu kepada cerita binatang yang disokong dengan pandangan dan persepsi pelajar terhadap kategori dan jenis cerita rakyat yang mereka gemari. Selain itu, keputusan kajian juga mendapati bahawa pelajar lebih meminati kategori dan jenis animasi dan lagu cerita rakyat binatang kerana mereka gemar melihat animasi binatang dan mereka kagum dengan animasi cerita rakyat yang boleh bercakap. Kajian ini banyak memberikan manfaat kepada banyak pihak di samping pihak sekolah membuat pelbagai aktiviti dalam menyebar dan memberi kesedaran tentang kewujudan cerita rakyat dalam kalangan pelajar sekolah.
Nilai sosial juga boleh diterapkan dalam kalangan pelajar sekolah dengan membincangkan nilai tersebut. Ibu bapa dan pelajar digalakkan mendengar dan menonton animasi dan lagu cerita rakyat supaya mereka lebih memahami budaya nenek moyang mereka sekaligus mengambil nilai sosial sebagai pengajaran dalam mengharungi kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.